Assalamualaikum, hello guys, kembali lagi dengan Yana. Pada minggu ini di dalam segmen Kaki Movie, kita nak kupas sedikit sebanyak tentang satu filem yang tengah hangat di pawagam, iaitu Top Gun Maverick. Top Gun Maverick adalah sebuah filem karya Joseph Kosinski yang officially dikeluarkan di Malaysia pada 26 Mei yang lepas. Top Gun yang pertama dikeluarkan pada 1986, di mana kita tahu Top Gun ni adalah sebuah filem yang klasik. So bila sebut filem klasik, kita nak kalau nak buat satu remake ataupun sequel tentang original filem dia kan, benda tu akan jadi sesuatu yang sangat sukar, sangat orang kata challenging for somebody untuk target audience yang bila kita cerita pasal cerita klasik, kita ada peminat-peminat veteran, mak ayah kita atau nenek kita mesti akan suka filem ni. Hidup pada zaman 86 ni kan, kita tahu yang diorang ni love for something yang the visual is like very, macam sekarang kita banyak sangat effect itu ini kan. So pada zaman-zaman tu kita tak ada all this CGI thing kan. So the film punya orang kata macam mana diorang rasa kan debaran filem tu sendiri, memang orang kata nak recreate tu is very hard. Kita dah tahu Top Gun hidup pada zaman 86, setelah 36 tahun nak bawa balik kepada zaman kita ni, zaman-zaman millennial ni, tarik balik audience baru, which means macam kita lah bila dah zaman sekarang kan, untuk tengok filem yang sebegitu orang kata yalah tentang all this navy, tentang askar-askar. It's not something easy kan. Kita nak menarik audience ni untuk tengok macam mana nak feelkan diorang dalam filem ni, it's not easy. Aside from the adrenaline pumping edge kan, filem ni juga sebenarnya menyentuh hati. Daripada segi apa? Dia bagi Yana sendiri bila tengok filem ni kan, dia dapat tambat beberapa feelings dalam diri kita, di mana dia berjaya untuk mencapai sesuatu feelings you nak rasa macam mana challenge seseorang untuk dalam cockpit tu kan, untuk survive dengan apa yang diorang dah bagi satu plan untuk diorang kecapi sesuatu cabaran tu sangat-sangat padu lah. So apa yang nak ceritakan kat sini, Yana tak akan cerita panjang, because to me Top Gun Maverick is one of the best movie ever in 2022, which means filem ni Yana boleh rasakan dia akan pecah dalam blockbuster. It's very very good. Arahan orang baru seperti Joseph Kosinski. Okay, kalau korang tak tahu siapa Joseph Kosinski ni, dia adalah director yang pernah buat Tron Legacy. Dia pernah orang kata direct Oblivion dan pelbagai lagi filem. So untuk orang-orang baru seperti Joseph Kosinski ni, bagi Yana, Top Gun ni dia dapat bawa to another level, which is very cool, okay? Untuk tengok seorang director muda yang hidup pada zaman sekarang untuk tarik balik movie yang daripada 86 ni kan. It's a very orang kata amazing thing of what he had done, because I tengok behind the scene of this movie kan, macam mana diorang betul-betul bawa all these pelakon untuk actually they were forced to be in a train untuk kendalikan jet tu sendiri. Memang kita tahu kalau filem-filem macam ni kan, kebanyakannya akan orang akan guna CGI, all this effect kan, tapi tidak untuk Top Gun Maverick, di mana director dia sendiri dan Tom Cruise mengatakan bahawa untuk filem macam ni, kalau diorang tak di-train naik jet tu sendiri, jet orang kata pejuang tu sendiri, dan bawa dengan dapat feel dia kan, diorang dapat target all these 5Gs, 9Gs kan, macam mana kita punya badan nak adapt dengan gravity yang tinggi kan. So it's a very orang kata amazing thing of what they had done untuk menjadikan filem ni menarik dan very 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 astonishing. Daripada segi semua aksi, visual, VFX dia memang orang kata padu lah, okay? Dia punya cinematography dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat, dia punya angle shot dia sangat-sangat tepat. Very 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 fun thing to see, sebab bila korang tengok macam Yana sendiri, Yana book the ticket through IMAX. So perasaan dalam IMAX tu kan, you dapat rasa macam you dalam cockpit jet tu sendiri. You get what I mean? So maksudnya bila you tengok kan part-part yang diorang nak
menarik jet tu, you akan rasa macam kan, dalam tu you memang akan rasa macam you dalam cockpit jet tu. You macam rasa cabaran yang diorang nak lalui tu kan. Every liku-liku, because Maverick ni, kalau korang tengok Top Gun yang pertama, which the one yang klasik tu, dia adalah seorang pun macam budak-budak ni juga. Dalam Top Gun Maverick ni ada sekumpulan pelajar ni, diorang ni dah dilabelkan sebagai one of the best people yang boleh pandukan jet ni. But they have this one orang kata kriteria di mana diorang perlukan untuk kecapi satu orang kata mission untuk selamatkan sesuatu ni, dan diorang ni perlu ditrain oleh orang veteran, which was Maverick Mitchell ni sendirilah yang dilakukan oleh Tom Cruise. So dia ni orang kata dipanggil balik. Selama 36 tahun dia dalam Navy ni, dia tak nak naik pangkat dia tau. Kekal dengan captain sahaja. So everybody was like, kenapa kau tak nak naik sedangkan kau boleh dapat lagi tinggi lagi you punya pangkat kan, to be on the top. Tapi dia kata he was belonging here. Dia memang dekat bawah ni je. So dia suka dengan keadaan di bawah ni, di mana dia rasa he belong there. So dia dapat satu panggilan di mana dia kena pergi ke pusat akademik ni untuk melatih beberapa orang ni tadi melaksanakan mission yang diberikan. So daripada situ kan kita boleh tengok macam mana Maverick Mitchell ni sangat committed dengan pekerjaan dia, sangat-sangat committed dengan apa yang dia buat, sampaikan all these students were like diorang ada satu part tu kan, ada satu part diorang tengah ada dog fights di mana diorang nak challenge Maverick ni kan, nak tengok macam mana orang-orang dulu kendalikan jet berbanding yang sekarang, sebab diorang study dengan jet yang baru. Macam Maverick ni sendiri dia kendalikan dengan jet yang dulu, which macam kita lah, pada zaman dulu kita kereta manual sahaja, tapi sekarang dah ada auto dan manual. So diorang macam kata, oh nak bawa manual ni susah lah, nak bawa yang auto yang baru ni kan. So diorang ada challenge benda tu dengan Maverick, tetapi as we expected kan, Maverick Mitchell we're talking about kan, dia sangat-sangat orang kata amazing, which dalam dogfight tu sendiri you tengok geram je macam mana all the emotions were like here and there, sebab you rasa macam geram, macam marah, macam sedih pun ada kan. So dekat situ korang kena tengok sendiri. Kalau Yana boleh sarankan juga, korang tengok dalam IMAX, you will feel the amazing adrenaline pump dalam tu, dengan sound system yang padu, dengan screen yang besar. You can feel that you are in there. Not to forget, the soundtrack and the score dalam filem ni sangat-sangat amazing. Ada satu part tu kan which diorang tengah bonding with each other, antara veteran dengan yang baru-baru ni. They played like orang kata volleyball. If I'm not mistaken, it's a volleyball. And then diorang macam dekat pantai dengan soundtrack Take My Breath Away kan, part tu kan, it was very, orang kata sangat-sangat cute of how they bond together. Sebab benda-benda macam ni susah nak tengok kan dalam Navy, but once diorang ada satu part diorang nak get together, bila satu part macam ni, sebab yang orang atas tu pun datang, kenapa korang semua tak berlatih sedangkan mission ni lagi beberapa, orang kata beberapa hari je, berminggu je untuk get there kan. Sebab diorang punya latihan pun tak lama dengan apa yang mission tu dah diberikan. So orang atas ni macam pelik lah, kenapa korang tak dekat akademik untuk berlatih, tetapi dekat sini bermain sukan kan. Tapi si Maverick Mitchell ni pun berkatalah dekat captain dia kan, inilah team yang kau nak, which means kalau tak ada bonding yang macam ni, it won't work. Itu bagi Maverick sendirilah. So kita pun tahu Maverick Mitchell ni memang perangai dia sangat-sangat nakal lah. Pada yang tahun 1986 kita boleh tengok perangai dia memang tak semenggah kan. As a Navy, you ada perangai macam ni. I mean even say pelakon dan watak diorang, persembahan diorang dalam filem ni memang sangat-sangat best. Teammates yang diorang ada ni, all the pelakon, kalau korang tengok kriteria diorang amazing of how they bond together, how they were together untuk laksanakan filem ni. Sangat-sangat amazing. And again, kalau korang tengok filem ni, korang akan nampak macam Tom Cruise ni sentiasa ingatkan kita bahawa dia ni memang over the top, which means setiap filem yang dia ada, dia sering kali mengingatkan kita bahawa this is why he is always orang kata pelakon yang terbaik dalam industri perfilman. It was truly an amazing experience to watch this in IMAX again. It was a bit emotional for me,
filem ni berjaya untuk menitiskan air mata Yana dalam beberapa scenes sebab dia orang kata relatable. Movie ni sangat relatable. Korang memang tengok mudah untuk faham. Even though macam Yana sendiri kan tak berkesempatan nak tengok filem yang pertama, tetapi disebabkan dia ada bagi satu sedutan ataupun recap daripada yang pertama, you dah totally understand about the movie itself, of what had happened. Kenapa Maverick ni dibenci oleh salah seorang ni, kenapa dia ni orang kata didoubted oleh orang-orang atasnya, kenapa itu, kenapa ini. Every questionable things korang akan dapat terus dengan tengok filem ni. You will understand straight. It was a rare 10 out of 10 perfect score yang jarang ditemui oleh Yana. So yeah, I would rate it as a 10 out of 10. I guess that wraps it up for today. Thank you so much for joining me on this week's video. I hope you guys are doing well. Yana tak sihat untuk hari ini, tapi tak apa. Apa-apa pun korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Please leave a comment down bar below untuk video apa yang lepas ni yang korang nak Yana review. Thank you so much. Have a good day. Assalamualaikum.